Okay, now in data collection. So data collection ni is macam mana kita boleh kumpulkan data. So cara pengumpulan data kita perlulah mengikut kaedah-kaedah yang tertentu supaya kajian yang kita lakukan akan menghasilkan keputusan yang berkesan. Okay, what is census? Census is a survey which includes every element in the population. Semua unsur-unsur ataupun elemen dalam populasi kajian kita yang kita buat kajian ataupun survey, kita namakan sebagai kaedah itu pengumpulan data bagi setiap elemen dalam population, kita namakan census. Okay, sample survey. What is sample survey? Sample survey is a survey which includes every element in the selected sample only. Okay, yang tadi census untuk every element in the population, but for sample survey is a survey for element involved in the selected sample only. Okay, if sample data are not collected in an appropriate way, the data may be completely useless. That no amount of statistical torturing can salvage them. So kalau kita timpukan data dalam bentuk yang tidak sesuai, jadi data yang kita collect tu langsung tidak boleh digunakan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Now, before data collection is undertaken, the following must be determined. The target population. So before we start the data collection, we must know what is our target population. Whether sample is necessary, sample yang kita collect tu sama ada ianya sesuai digunakan dan mewakili population. Variable to be obtained or measured, apa yang variable yang kita nak ukur dalam kajian populasi ataupun sampel kita. So kita kena determine in advance before we start the data collection. Scale of measurement involved. Scale measurement involved, pengiraan terhadap elemen kajian kita itu adakah ianya berbentuk daily, weekly, monthly, yearly, ataupun in kalau ukuran panjang pendek tu, whether it is in centimeter, meter, kilometer and so on. Kalau berat pula, whether it is in gram, kilogram, okay, and so on. So we must determine the scale of measurement involved. Okay, so daripada population yang terdiri daripada pelbagai bentuk, pelbagai jenis elemen, kita kena identify berapa sampel yang perlu kita ambil daripada population tersebut. So jadi sampel-sampel yang kita ambil ni mestilah seimbang. Contohnya warna hijau dengan warna oranye ni adalah kategori elemen yang berbeza. Jadi bila kita ambil sampel bilangan sampel yang kecil-kecil ni, kita perlu balance kan bilangan elemen yang berbeza ni, yang bentuk oranye dengan yellow ni. Hijau dengan oranye ni. Mesti bentuk yang seimbang. Yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey. Tapi yang ni tak okey. Sebab nampak sangat ketara yang elemen oranye tu kurang sangat-sangat daripada elemen yang hijau. Contohnya macam gender, lelaki perempuan. Okay, let's say bilangan lelaki perempuan. Okay, kita tengok sekali lalu kita nampak macam seimbang. Okay, tak ni lebih kurang, ini lebih kurang, ini lebih kurang. Kita boleh accept. Okay, tapi yang ni nampak sangat tak seimbang. So nampak tak balance. So kalau bentuk macam ni, sampel ni kita tak boleh nak validate sampel yang bentuk macam ni. So that's why sample must be collected so that it can represent the population. Okay, sampling teknik. Cara-cara kita buat pensampelan kita. Ada teknik-teknik yang berbeza. Dan kita kena ketahui teknik-teknik yang kita gunakan untuk pensampelan tu yang mana yang lebih sesuai untuk kajian yang kita hendak lakukan terhadap populasi kajian. Okey. Untuk probability sampling, sampling teknik ada dua jenis, probability sampling dan non-probability sampling. Okey, under probability sampling, teknik-teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling,
systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling. This is under probability sampling. Okay, under non-probability sampling pula adalah quota, snowball, convenience and self-selection technique. So this one ada teknik-teknik yang berbeza mengikut kategori either probability ataupun non-probability. So yang ni kita akan tengok later on apa teknik-teknik yang digunakan, macam mana teknik-teknik ini digunakan untuk membuat pensampelan ataupun sampling. Okay, source of data, sumber-sumber data. Data tu kita ambil daripada sumber-sumber mana? Okay, source of data can be summarized into two types. First is primary source. Primary source means that data which is collected by the researcher herself using systematic process and has not previously published. Okay, data yang dikumpulkan oleh penyelidik secara sistematik. Macam mana kita buat kajian terhadap bilangan orang yang melalui laluan ke Bukit Kaci, for example. So dia akan duduk situ daripada pagi sampai malam, tengok berapa orang yang lalu ke laluan Bukit Kaci. Itu daripada first primary source. Bila dia tengok betul-betul kajian tu dan dicatat berapa bilangan orang yang lalu lalang mengikut sekian-sekian waktu, itu kita namakan sebagai primary source. Sumber yang diambil secara live, okay? Sumber yang diambil ataupun data yang diambil secara live kita panggil sebagai primary source. Okay, untuk secondary source, data which is obtained from existing trusted resources either in raw form or compiled form. Okay, secondary source ni data yang selalunya yang orang dah buat sebelum ni dan kita ambil saja. Kita orang yang kedua, kita second hand punya sumber. Ada orang yang dah ambil dulu, dah tengok dulu dan dia buatkan dalam bentuk report dan kita ambil daripada report tersebut. Ini dikatakan sebagai secondary source. Maksudnya bukan kita lah orang yang pergi bilang berapa orang yang lalu ke laluan Bukit Kaci tu. Tapi katalah 5 tahun dulu dah ada orang yang duduk perhatikan berapakah bilangan orang yang lalu ke laluan Bukit Kaci dan rekodkan dia ke dalam report. Kemudian 5 tahun selepas tu kita ambil dan gunakan data tersebut untuk buat kajian. Jadi data tersebut dipanggil sebagai secondary source. Okay, advantage of secondary source ni lower cost, maknanya dia lebih jimat. Kita ambil data tu tanpa kita pergi spend time ataupun gunakan kos-kos sekian-sekian untuk collect data, tapi dah ada dalam bentuk hard copy dan kita gunakan saja ataupun save time and energy. Disadvantage, obsolete information, data accuracy is not confirmed. Sebab yang ni data ni dah di-collect 5 tahun yang lalu dan baru sekarang kita gunakan untuk buat kajian, jadi ianya mungkin dah lapuk ataupun kurang tepat. Mungkin laluan ke Kaci itu sekarang ni mungkin lebih ramai lagi orang yang melaluinya compare daripada 5 tahun yang lalu. Itu adalah disadvantage. Okay, maklumat mungkin jadi kurang tepat dan tidak terkini. Okay, primary data tadi, source daripada primary data tadi mungkin itu dipanggil sebagai primary source. Contoh-contoh primary source tu adalah daripada observation ataupun eksperimen yang kita lakukan secara live, interview yang kita lakukan secara live, face to face, focus group, panel atau phone, and then survey, questionnaire, mail yang kita lakukan secara live. This one is called primary source. Okay, untuk secondary data tadi, source untuk secondary data contohnya hard copies daripada buku, artikel, directories, conference papers, newspapers, magazine, research report and market reports. Semua yang dah publish dah publish dalam hard copy. Okay, that is called secondary source. And then electronic sources macam CD-ROM, online database, internet videos and broadcast, semua electronic resource ni yang ada dalam internet, yang di display kan, yang kita boleh akses bila-bila masa, ataupun yang library simpan dan CD-ROM yang kita boleh akses online. That one is
call secondary source.